والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ذم الوجهين وتحريم فعله. Dengar kata? Tak terang? Boleh tak? Bab dhammi dhil wajhain wa tahrimi fi'lihi. Bab celaan terhadap orang yang mempunyai dua muka dan pengharaman perbuatan seperti itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara manusia yang paling jelek ialah orang yang mempunyai dua muka, yang pergi kepada golongan ini dengan satu muka dan golongan ini pula dengan satu muka, yakni dengan muka yang lain. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek ialah orang yang mempunyai dua muka. Bahasa kita kata talam dua muka, yang pergi kepada golongan ini, yakni satu golongan dengan satu muka, dan golongan ini pula, golongan yang lain pula dengan satu muka, yakni dengan muka yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan dapati antara manusia yang paling jelek ialah orang yang mempunyai dua muka, yang pergi kepada satu golongan dengan satu muka dan satu golongan yang lain dengan muka yang lain. Bab haram berdusta dan bab menyatakan dusta yang diharuskan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ummah Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Beliau adalah antara sahabat wanita yang berhijrah di peringkat permulaan dan berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepadanya, yakni kepada anaknya yang bernama Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan pendusta orang yang mendamaikan orang-orang yang berkelahi dan dia berkata baik, menyampaikan sesuatu yang baik. Kata Ibnu Syihab, tidak pernah saya dengar dusta dibenarkan pada mana-mana ucapan manusia kecuali dalam tiga perkara, tiga keadaan. Yang pertama perang, yang kedua mendamaikan orang, dan yang ketiga percakapan seseorang lelaki kepada isterinya atau percakapan seseorang isteri kepada suaminya. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga
Cuma dalam hadis salih tersebut dia berkata, yakni Ummu Kulthum itu, saya tidak mendengar dia membenarkan mana-mana ucapan orang yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas, membenarkan percakapan orang yakni dengan dusta, kecuali dalam 3 perkara. Sama seperti hadis Yunus min qaul Ibn Shihab, iaitu sebagai kata-kata Ibn Shihab, dengan sanad satu lagi daripada Zuhri juga, hingga kepada katanya wa nama khairan, dia menyampaikan yang baik. Dan perawi dalam sanad ini tidak menyebutkan yang selepasnya. Bab haram mengacung, pengharaman atau keharaman mengacung, atau kita kata mengadu domba. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahu tak kamu aku beritahu kepada kamu apa itu adhu, yaitu namimah, mengacung. Di antara manusia. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bercakap benar ataupun bersikap benar sehingga dia ditulis sebagai seorang yang benar, sangat benar, siddiq, dan berdusta sehingga dia ditulis sebagai pendusta atau pendusta besar. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga. Sesungguhnya seseorang itu bersikap benar sehingga dia ditulis sebagai siddiq, seorang yang sangat benar. Dan dusta membawa kepada kejahatan, kejahatan pula membawa kepada neraka. Seseorang itu berdusta sehingga dia ditulis sebagai pendusta besar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu adalah kebajikan. Kebajikan atau kebaikan membawa kepada syurga. Sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar mengambil berat tentang kebenaran atau mencari kebenaran. La yataharra as-sidq, benar-benar mencari kebenaran sehingga ditulis dia di sisi Allah sebagai seorang yang sangat benar, siddiq. Dusta adalah kejahatan. Kejahatan membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar mengambil berat tentang dusta ataupun mencari dusta sehingga dia ditulis sebagai pendusta besar. Ibnu Abi Syaibah dalam riwayatnya meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia tidak kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat secara an-anah dengan an. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu benar, hendaklah kamu bersikap benar, kerana
kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang itu sentiasa benar dan mencari kebenaran sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang sangat benar. Jauhilah dusta, kerana dusta membawa kepada kejahatan. Kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang itu sentiasa berdusta dan mencari dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta besar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan sanad yang lain ini, tapi tidak disebutkan di dalam hadis Isa bin Yunus. Wa yataharra sidq, itu tak ada. Wa yataharra al-kadhib, itu tidak ada disebut di dalam riwayat ini. Di dalam hadis Ibnu Mushir, hatta yaktubahullah, ada sebut gitu, sehingga Allah menulis dia tu sebagai seorang yang sangat benar atau sebagai seorang yang sangat dusta. Ada sebut hatta yaktubahullah. Bab kelebihan orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah, dan dengan apa dia boleh menghilangkan kemarahannya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah orang yang kamu bilang, kamu anggap sebagai raqub di kalangan kamu, sebagai orang yang mandul atau tidak dapat anak, tidak lekat anak? Siapa? Kata perawi, kami pun jawab, iaitu orang yang tidak beranak, orang yang tidak ada anak lah. Qala laisa dhaka birraqub, bukan itu raqub, bukan itu orang yang mandul, yang tidak ada anak. Walakinnahu ar-rajul alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a, tetapi raqub ialah orang yang tidak menghantar mana-mana anaknya dahulu. yakni mana orang yang tidak ada seorang pun anak dia yang mati sebelumnya, dahulu, mati dahulu. Orang yang tak ada anak dia mati dulu. Itu maksud ar-raqub. Qala, Nabi SAW bertanya lagi, fama ta'udduna as-sur'a fikum, siapakah orang yang kamu anggap sebagai orang yang gagah perkasa di kalangan kamu? Qala, kata perawi, kami pun jawab, iaitu orang yang tidak pernah direbahkan oleh sesiapa pun, oleh orang-orang yang hebat mana pun, tak pernah dapat merebahkannya, mengalahkannya. Qala laisa bidzalik, bukan itu. Nabi SAW kata, bukan itu orang yang gagah perkasa, bukan itu pahlawan. Tetapi orang yang gagah perkasa ataupun pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Dengan syarat satu lagi serupa dengan makna hadis yang sebelum ini juga. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan gagah sebenarnya atau bukan pahlawan sebenarnya orang yang banyak mengalahkan orang dalam perlawanan atau dalam pertarungan, tetapi orang yang gagah sebenarnya atau pahlawan sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah.
Dengan syaratnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan gagah sebenarnya orang yang banyak mengalahkan lawan dalam pertarungan. Mereka pun bertanya, para sahabat bertanya, fasyadid ayyuma huwa ya Rasulullah, kalau begitu siapakah orang yang gagah sebenarnya, pahlawan sebenarnya wahai Rasulullah? Jawab baginda, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Dengan syarat satu lagi daripada Abi Hurairah juga, sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sulaiman bin Surat, katanya, dua orang lelaki bermaki-makian, saling maki-memaki dekat Nabi SAW. Salah seorang daripada dua orang itu merah matanya dan tegang erat lehernya. Orang tekuk dia tegang. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya saya benar-benar tahu satu ucapan, kalau diucapkan oleh dia, nescaya akan hilang kemarahan yang dialaminya itu, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah ucapannya. Orang itu berkata, wahal tarabi min junun, kamu nampak saya gila ke? Kamu nampak saya gila ke? Ibnul Ala berkata, orang itu kata, wahal tara, adakah engkau nampak? Walam yadhkur ar-rajul, dia tidak sebut perkataan ar-rajul itu, yang berdasarkan riwayat Ibnul Ala. Dengan sanad satu lagi daripada Sulaiman bin Surat juga, katanya, dua orang lelaki bermaki-makian, saling memaki dekat Nabi SAW. Salah seorang daripada dua orang itu naik marah dan merah mukanya. Nabi SAW tengok kepadanya. Dia, baginda pun bersabda, sesungguhnya saya tahu benar satu ucapan, kalau dia kata, nescaya hilang kemarahannya itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqama ila rajulun, maka bangkitlah salah seorang daripada orang-orang yang mendengar Nabi SAW berkata begitu. Bangkit pergi kepada orang tadilah, kira-kiranya. Lalu dia berkata kepada orang itu, kamu tahukah apa Rasulullah SAW kata tadi? Dia kata, sesungguhnya saya benar-benar tahu satu ucapan, kalau dia mengucapkannya, nescaya akan hilanglah kemarahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus orang itu berkata kepadanya, kepada penyampai itu, amajnunan tarani, gilakah kamu nampak aku ni? Gilakah kamu nampak aku ni? Dengan syarat satu lagi seperti itu juga. Sekat tu dulu ya. Tengok semula. Ini celaan terhadap orang yang mempunyai dua muka, atau bahasa kita, kita kata talam dua muka. Talam dua muka. Orang yang tak ada pendirian. Yang ni orang munafik lah. Ringkas ceritanya, orang munafik lah. Celaan terhadap orang munafik. Salah satu sifat mereka yang tidak baiknya, yang jeleknya, yang teruknya, ialah dia tidak tetap. Sekali gini, sekali gini. Kalau kecek dengan hak ni gini, kecek dengan hak ni gini. Hak tu antara hak paling teruk manusia, hak paling teruk. Bukan paling tu, antara hak paling tu banyak lah, ada beberapa lah. Hak ni termasuk dalam hak teruk juga.
Riwayat pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya antara manusia yang paling jelek ialah orang yang mempunyai dua muka. Dia pergi dekat ni, lagu lain rupanya, muka dia, yang ni rupa dia, pendirian dia. Dia pergi dekat golongan lain, lagu lain. Begitulah sifat orang munafik. Sifat orang munafik hak sampai Nabi dulu, dan bila-bila pun ada golongan hak lagu ni. Inilah manusia, antara manusia yang paling jelek, yang paling teruk di sisi Allah. Tak boleh bermuka-muka begitu, tak boleh. Dia kena jelas, pendirian jelas. Jadi hak ni, hak maksud muka-muka begini dengan maksud yang tidak baik lah. Sebab ada akan datang dia sebut orang yang bercakap tidak betul, tapi dia haruskan, tidak salah, bahkan dia boleh pahala pula. Iaitu orang yang nak mendamaikan dua golongan yang berkelahi, yang bala. Jadi dia pergi dekat ni, dia ayat hak molek. Hak tak molek dia tak ayat. Pergi dekat ni, dia ayat hak molek. Hak sebelah tu kata, hak tak molek dia tak ayat. Jadi hak tu tak termasuk dalam hak ni. Hak ni maksudnya hak bermuka-muka sungguh, tak ada maksud kebaikan, sama ada untuk menyelamatkan diri ataupun untuk mencari untung sahaja. Sebagaimana sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Quran dan hadis, banyak benar lah. Antaranya dia tengok kebenaran di pihak mana. Kalau nampak nak benar tu, dia duduk tu, duduk ahli orang Islam. Sebab apa? Dia akan boleh ghanimah, dia akan dakwa dia pergi sekali perang. Tapi kalau nampak nak benar ni, dia duduk ahli ni. Begitu keadaannya. Dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Sifat munafik itu ada sebut di dalam Quran. Jadi ringkas ceritanya, hadis-hadis ni ialah menyatakan keburukan orang-orang munafik itu. Ini salah satu sifat mereka, iaitu bermuka-muka. Pergi sini lagu lain, pergi sini lagu lain. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah beberapa keadaan di mana Nabi SAW zahirnya nampak macam bermuka-muka juga. Tetapi hak tu orang panggil mudara. Kita sudah bincang dah. Hak tak bolehnya dalam agama ni mudahanah. Mudara tak apa. Mudarat itu kita menggadai dunia kerana agama atau akhirat kita, tak apa lagu tu. Adapun mudahanah ni kita gadai agama kerana dunia, tu tak boleh. Itu tak boleh. Gitulah. Seterusnya, haram berdusta, dan dusta yang diharuskan. Bagaimana? Dusta itu secara umumnya diharamkan, bohong. Tetapi ada juga hak dibenarkan, diharuskan. Hak dibenarkan tu lagu mana? Jadi mula-mula sekali Imam Muslim buat mari hadis ibu kepada Humaid bin Abdurrahman bin Auf, namanya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ain. Dalam riwayat ni sendiri dia sebut dia ni antara orang-orang perempuan yang berhijrah di peringkat awal. Di peringkat awal. Dan Nabi SAW membatalkan perjanjian dengan orang kafir kerana dia. Dia inilah antara payah nak cari. Ulama kata cari-cari pun tak jumpa ni yang meninggalkan ibu bapa dia, keluarga dia, jalan kaki je pergi hijrah. Perempuan, seorang perempuan, anak dara, tak ada suami, tak ada apa, pergi tinggal. Tu bukan senang. Tinggal Mekah, pergi ke Madinah sorang-sorang. Kemudian ada orang yang kesian, teman dia lah bawa dia pergi ke Madinah. Hari ni dia sapa, esok kan abang dia, dua beradik sapa juga, menuntut supaya dikembalikan dia kepada keluarganya. Tapi Nabi SAW tak bagi.
Nabi SAW uji dia, betul-betul dia beriman, Nabi SAW tak bagi, tak serah kepada dia. Sahabat-sahabat suka benar lah ketika itu. Jadi inilah orangnya. Mula-mula dia menikah dengan Zaid bin Thabit. Siapa di Madinah, dia menikah dengan Zaid bin Thabit, sehinggalah Zaid bin Thabit itu mati syahid. Lepas tu dia menikah pula dengan Zubair bin Awam, tapi dia berpisah, cerai dengan ni. Lepas tu menikah pula dengan Abdurrahman bin Auf. Inilah dapat anak ni, Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Anak dia ni, Humaid ni, meriwayatkan daripada ibu dia Ummu Kulthum. Lepas pada tu Abdurrahman bin Auf mati, menikah pula dengan Ammar bin Al-As. Dan dia ni menikah dengan Ammar bin Al-As dan mati akhir sekali sebagai isteri Ammar bin Al-As. Itu cerita dia ni. Jadi dia kata dia dengar Rasulullah SAW bersabda, bukan berdusta, tidak pelawak. Bahasa kita Kelantan dia kata pelawak, kecek, tak betul lah. Kalau pelawak bahasa luar tu jadi lagu lain pula kan. Ni tidak berdusta, tidak berbohong. Orang yang berdusta untuk mendamaikan orang, tidak berdusta, tidak pelawak. Walaupun dia pelawak sungguh, tapi tidak dikira dia berdusta, tidak berdosa, tidak salah. Kalau untuk mendamaikan orang yang berkelahi, sama ada dua orang saja atau bukan dua orang, dua golongan, ramai, tak kira. Alah kebaik ni Islam nak sangat, alah kebalah tak sih. Jadi kalau orang tu dia siapa pelawak untuk nak suruh orang baik, tak apa, tidak salah. Dusta yang seperti itu tidak salah. Kalau niat dia tu mulia, dapat pahala, tak ada satu. Dapat pahala dengan berdusta. Bukan nak apa dia boleh dosa. Tidak. Dia kata benda yang baik. Dia kata benda yang baik, dan dia sampaikan benda yang baik. Hak tak baik tu dia senyap, dia tak kata, dia tak oyak, dia senyap. Hak kawan dia kata hak tak baik tu, dia tidak sapar, dia sapar hak molek-molek saja. Jadi kawan tu sedap hati, dia berasa dia pergi royak kawan ni, apa ni, uji tak mau demo, mengenal budi demo gini royak. Tapi ada juga orang tak molek, dia kata dia tak royak, pandailah, pandai jaga. Jadi kawan tu pun berasa tenang hati, sejuk hati. Begitu. Lepas tu dia pergi royak kat sana, hak molek juga, hak tak molek dia tak royak. Siapa jadi dua golongan ini ataupun dua orang ni jadi baik. Ni orang lagu ni, kalau dia berdusta pun dalam percakapan dia tu, dia pelawak sengaja lah, pun tak apa kalau dengan maksud tu. Kemudian dia tahu, kalau orang tu tahu pun tak ada masalah, dia tu tidak berdosa. Kalau dia tahu cumanya mana dia telah cari jalan untuk kita baik, siapa begitu sekali, gitulah dia akan kata. Ibnu Syihab berkata, saya tidak dengar ada dibenarkan mana-mana ucapan manusia ni berdusta, tak ada saya dengar boleh, kecuali dalam 3 keadaan saja boleh berdusta, iaitu dalam perang, dan dalam mendamaikan orang, dan percakapan lelaki seorang suami dengan isteri dia, isteri dengan suaminya. Di situ Imam Nawawi bicara sikit. Jadi hak maksud dusta ni dusta sungguh ke dusta pada zahirnya, hak orang nampak dusta, sebenarnya pada hakikatnya tidak berdusta, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Orang panggil tauriah, orang panggil
Dalam istilah ilmu balaghah orang panggil tauriah. Hak tu tidak, hakikatnya tidak dusta. Misalnya Nabi Ibrahim kan, dia kata inni saqim, saya sakit. Buat dia ajak pergi tempat keramaian. Fanazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Dia kata dia sakit. Jadi sakit. Jadi orang pun dah sakit, tak apa, biarlah tak pergi. Jadi dia berdusta. Zahirnya nampak berdusta di situ. Sebab itu ada hadis, kita sudah jumpa dah dalam Muslim ni pun ada, lepas dah dalam Bukhari pun ada. Berdasarkan setengah-setengah riwayat tu, dia kata Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Yang ni melihat kepada zahir dia tu. Tetapi bagi pengkaji, dia kata tidak, tu sebenarnya termasuk dalam tasarruf perawi. Perawi ubah surat. Sebenarnya tidak berdusta, tapi oleh kerana nampak zahir dia itu macam berdusta, dia guna perkataan dusta. Dan ini nampak bercanggah dengan kedudukan seorang Nabi. Sebenarnya tidak berdusta. Tidak berdusta tu kat mana? Jadi kalau dia kata sakit tu, mana kita tahu dia berdusta? Zahirnya nampak sihat, tak ada sakit apa-apa. Kalau orang sakit kepala, kita nampak kau dalam kepala dia, tak nampak. Orang sakit jiwa nampak, tak nampak, nak dalam. Kalau sakit hati, nampak? Kenapa? Sakit belakang tu. Tidak mesti meraung-raung baru sakit, mengaduh baru kita boleh kata betul dia sakit. Kalau orang tidak mengaduh, orang senyap pun dia sakit juga. Mana kita boleh kata kita dengan berani kita kata Nabi Ibrahim telah berdusta? Dia kaya betul dia sakit. Paling tidak kita kata dia sakit hati dengan perbuatan kaum dia. Paling tidak. Jadi di mana ada dusta? Tetapi biasanya apabila orang kata sakit ni, makna yang dekatnya yakni sakit fizikal, sakit tubuh. Hak tu makna hak dekatnya, orang akan faham gitu. Sedangkan orang yang bercakap tu tidak maksudkan hak dekat tu, hak jauh, hak besar lagi. Hak besar lagi. Jadi kita nak kata dia berdusta secara mutlak tak kena. Cuma orang tak telitah hak dia telitah. Supaya dia besar lagi, dia kata ni siapa? Dia tidak kata bini dia. Dia suruh royak adik-beradik, dia kata saudara dia, adik-beradik. Jadi sedangkan bini dia, mana adik-beradik dia. Jadi zahirnya nampak berdusta. Jadi perawi-perawi itu kata dia berdusta, dan dikaitkan dengan Nabi SAW kata Nabi Ibrahim berdusta 3 kali itu. Padahalnya benar juga kalau dia kata adik-beradik seagama. Adik-beradik juga innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minun ikhwatun. Betul, tidak salah. Tapi bila kata adik-beradik ni, hak dekatnya orang akan faham adik-beradik darah ni, hubungan darah. Hak tu orang akan faham begitu. Orang tak pergi kepada adik-beradik hak jauh tu dengan makna yang jauh tu. Tetapi apabila orang tu guna dengan makna yang jauh tu makna dia juga. Tidak salah. Ketika tu kita tak boleh kata dia berdusta. Jadi setengah-setengah ulama kata hak bolehnya tauriah, dusta secara mutlak, terang-terang dusta tak boleh. Tapi setengah ulama kata tak, dusta sungguh pun boleh. Dusta sungguh pun boleh dalam keadaan tertentu. Misalnya kata dia tidak ada khilaf. Ni Imam Nawawi sebut ni. Kalau seseorang yang zalim nak bunuh satu orang lah katakan, yang ada bersembunyi dekat seseorang, orang tu masuk dalam rumah dia, minta dah saya ni orang nak bunuh, orang buat nyayang saya minta jangan royak, saya nak nusuk dalam rumah. Lepas tu dia kata wajib alaihi al-kadhib fi annahu la ya'lamu aina huwa. Bila katakanlah polis ataupun penjahat mari tanya dia, adakah nampak orang masuk dalam rumah? Ada? Dia kata tak ada, tak tahu. Wajib dia berdusta pada ketika itu. Sebab apa? Dia tahu orang yang nak tangkap tu zalim. Kalau orang zalim sungguh, kalau orang zalim sungguh, dia boleh buat gitu. Jadi wajib.
Jadi apa ni, reka ceritanya Imam Nawawi sebut ni, ada hak kata boleh, ada hak kata tak boleh, gitulah. Hak kata boleh tu tauriah, ataupun dalam bentuk bahasa kiasan gitu je, tak apalah. Misal dalam perang Imam Nawawi buat contoh, satu contoh. Kalau seseorang tu kata kepada musuh dia, ketua, panglima agung kamu sudah mati. Mati dah. Gomong duduk nak perang, mati dah, kata dia. Padahal tak mati pun. Dan dia niat imam mereka itu, imam hak dulu, ketua hak dulu, panglima hak dulu, tak kata mati. Tak kata pernah mati panglima orang kafir. Mana-mana. Dia kata panglima kamu tu orang kafir. Tidak semestinya hak dekat tu, hak sedang duduk perang tu, duduk mengatur perang dengan orang Islam, tak mesti hak tu. Dia niat. Dia kena ada niat gitu baru boleh. Dia kata. Setengah ulama kata tak ada niat pun, memang betul-betul dusta, boleh dalam perang. Dalam perang boleh. Setengah kata dia kena ada niat seperti tadi, tidak boleh langsung totok kita kata 100% dusta, tak boleh. Kena ada juga tempat berlindung tu kita. Seperti tadi lah. Atau dia kata bantuan akan sampai kepada kami, kamu tak usah nak lawan lah, kami akan sampai bantuan. Maksud bantuan tu makanan, maksud bukan bantuan askar. Pihak musuh tu ingat ke bantuan berupa askar bagi, akan tambah bagi. Jadi dia takut. Jadi guna perkataan-perkataan yang tidak jelas. Hak tu hak boleh, tentu boleh lah kalau lagu tu. Tapi kalau hak dusta sungguh pun boleh juga mengikut setengah-setengah ulama kalau dalam perang. Adapun hak dusta lelaki, suami kepada isterinya, isterinya kepada suaminya, hak tu dusta lagu mana hak boleh? Bukan. Hak ni kena perhati molek ni sikit, iaitu dalam perkara yang tidak mesti kepada dia. Kalau perkara mesti, misalnya hak bini dia, memang hak bini dia, dia tak boleh pelawak tu. Atau berhubung dengan tanggungjawab dia, kewajipan dia, tu tak boleh pelawak. Hak boleh ni hak tidak mesti atas dia. Misalnya kalau orang tu kahwin ramai, dari segi giliran dia nak berdusta, tak boleh. Sebab itu hak bini dia. Dia nak berdusta dari segi nafkah misalnya, itu kewajipan dia, tak boleh. Dia kata tak ada, tak boleh piti. Jadi tak boleh nak beli beras. Beras tu kewajipan dia nak makan anak bini dia. Dia kata lagu dia pelawak, tak boleh. Sebab apa? Itu tanggungjawab dia, kewajipan atas dia. Hak boleh ni lagu mana? Hak boleh ni di sini dia sebut hak tidak mesti atas dia. Lagu mana dia nak menyedapkan hati dia, nak menenangkan hati bini dia tu, dia kata insya-Allah lah bulan depan ni abang katakanlah kalau dia bahasa abang akan beli barang kemas misal. Barang kemas tu tidak wajib atas dia, dan bukan hak bini dia pun saja, dia nak menyukakan hati isteri dia. Dan dia berjanji insya-Allah lah. Kalau boleh dia memang sungguh pun, memang nak bagi pun, tapi katakanlah kerana sebab-sebab tertentu dia tidak bagi, tu tak apa lagu tu, janji lagu tu tak apa. Boleh lagi untuk menenangkan keadaan. Kadang-kadang ada benda-benda lagu tu dia kecek, tak apa. Begitu juga ahli isteri dia, benda-benda yang tidak merupakan hak suami dia atau tidak merupakan kewajipan dia terhadap suami dia, itu boleh berdusta untuk menenangkan keadaan, untuk menenangkan keadaan. Dan dia pun bukan makna tak langsung buat benda tu, dia pun suka juga nak buat, tapi tidaklah makna kata mesti terikat sangat. Kalaulah dia tidak tepat, tidaklah kata berdosa sampai ke perikat dosa, tidak. Hak lagu ni. Sebab orang ni kadang-kadang pada masa tertentu dia memuncak, meminta, mendesak, menuntut apa-apa. Lepas tu lepas pada beberapa hari dia sejuk, lagu lain pula jadi. Nak menenangkan keadaan, lagu tu lah. Boleh suami isteri tu
berdusta. Tapi dalam batas tadi lah, ada kewajipan dia, hak masing-masing tu tak boleh. Tak boleh. Hak tu nak berdusta atas hak tu tak boleh, haram. Habislah situ. Kemudian bab haram namimah. Namimah maknanya mengacung, mengadu domba, orang kata mengadu domba, pelaga orang. Hak ni tak kata apa-apa pun, tak ada panah, dia royak kawan ni kata. Jadi naik angin. Kawan ni kata setara tu je, dia bawa pergi kawan ni berat lagi. Jadi naik angin siapa belaga, siapa bala. Itu mengacung, mengadu domba, biar orang ni bala, biar orang belaga. Hak tu termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Sebab apa ni, Nabi SAW pergi kubur, 2 kubur kena seksa tu. Salah satunya ni Nabi SAW kata orang dalam kubur ni, 2 kubur ni sedang diseksa ni. Diseksa kedua-duanya bukan kerana benda besar, mana pada pandangan mereka tidak besar, tapi sebenarnya besar. Tapi sebenarnya besar. Hak seorang ni, dia kata dia kecil, tak jaga air kecil dia, tak kawal air kecil dia tu. Mudah-mudah je dalam masalah kecil ni. Ngecik kau kena tak ambil berat lah. Lepas tu pergi semaya tu jadi tak sah. Semaya tu jadi tak sah. Tu nampak air kecil gitu je, kecil je, tapi siapa kau semaya tu tak sah, besar hakikatnya. Jadi sia-sia saja. Walaupun kita buat pun, kita semaya pun, tapi kalau tidak cukup syarat dia, tak jadi, tu tak terima. Jadi supaya tak semaya jugalah. Supaya tak semaya juga. Hak seorang ni pula Nabi kata duduk dalam dunia dulu, pergi mari duk mengacung. Pergi mari duk mengacung orang. Jadi dia diseksa juga. Diseksa. Jadi ulama-ulama kata apa ya, ni seksa dalam kubur ni, apa ni, kerana tak jaga air kecil dia. Ulama-ulama kata tu moleklah pandangannya. Dia kata alam kubur tu mukaddimah kepada alam akhirat. Hak seterusnya, hak selepasnya, mukaddimah. Seperti mana air semaya suci itu mukaddimah kepada semaya. Semaya tu hak ujungnya untuk semaya. Ya kita pakai kain biar cuci, tak sini kena najis, ambil air semaya gapo suci tu, nak suruh semaya tu boleh. Jadi mukaddimah dia nya air semaya ada suci tu. Maksudnya semaya tu. Jadi di akhirat besok, pada mahsyar besok, hak Allah, hak mula-mula ditanya, iaitu tentang semaya. Dia tanya semaya. Semaya boleh ke tidak? Beres ke tidak? Kita kata bak semaya. Dan hak manusia yang mula-mula sekali ditanya di akhirat, di pada mahsyar, ialah kes darah. Kes darah. Bunuh orang ke tidak? Jadi ada terlibat dengan bunuh orang ke tidak? Kemuncak kes darah ni bunuh orang lah. Sebelum sampai bunuh orang tu, gocok apa, pecah hidung, patah gigi pun darah jugalah. Tapi kemuncaknya bunuh orang. Jadi hak tu di pada mahsyar, mana selepas alam kubur. Di alam kubur sebelum pada waktu, kalau kita perhati, kata ulama dia ada kaitan tu. Dia ada kaitan. Apa diseksa dalam kubur? Kerana tak jaga kebersihan. Kebersihan tu untuk apa? Untuk semaya. Semaya akan ditanya esok. Semaya tu tak jadi, tak sah. Daripada mahsyar. Hak ni pula mengacung. Mengacung tu akibat dia apa dia? Akibat dia orang jadi bala. Siapa perang berbunuh-bunuhan. Kini mengacung, mengadu domba, royak hak tidak sebenar, mengapi-apikan orang. Jadi punca yang menyebabkan jadi perbalahan tu dia beri dulu seksaan. Sebagai mukaddimah dia dalam kubur. Lepas tu ditanya di pada mahsyar, akibat dia bunuh orang. Ditanya di pada mahsyar.
Begitulah. Jadi apa ni, sebab tu dia termasuk dalam dosa besar mengacung ni. Sebab dia akibat dia tu berat. Dan disebut dalam hadis, diseksa gini, disoal gini. Kalau ada lagu tu ada dosa besar kan. Lepas tu dalam Quran apa sebut wailul likulli humazatil lumazah tu, yalah lah tu orang jenis mengacung. Jadi tak, mengacung ni termasuk dalam dosa besar. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu nakkah aku nak royak? Gapo dia adhu? Adhu tu gapo? Iaitulah mengacung, mengadu domba antara orang. Dan dia kata sesungguhnya Muhammad bersabda, seseorang itu benar, bersikap benar sehingga dia ditulis sebagai seorang yang sangat benar, dan berdusta sehingga dia ditulis sebagai pendusta besar. Jadi hak ni benda yang boleh diusahakan. Nak jadi Nabi tak boleh. Itu bukan termasuk dalam muktasab ataupun hak kasbi, tak boleh. Bukan boleh diusahakan. Hak tu kurnia Tuhan. Tapi kalau nak jadi siddiq, nak jadi syuhada, nak jadi gotu-gotu ni, boleh usaha. Cara nak usahanya lagu mana? Bersikap benar. Benar dalam segala-gala. Benar dalam pertuturan, benar dalam perbuatan, benar dalam cita-cita, benar dalam segala-galanya lah. Dalam akidah, dalam pahamannya, benar berlaku. Sehingga dia ditulis, mana ditetapkan sebagai siddiq, mana di sisi Allah. Hak ni boleh diusaha. Nak jadi orang soleh lagu mana? Boleh. Nak jadi syuhada lagu mana? Dan begitu juga nak jadi kadzab pun boleh juga. Tidak nanti dusta kecek dengan orang ni. Kalau rajin duduk sebarkan hadis palsu, kadzab juga. Tu pun kadzab juga. Jadi tak boleh. Sebab tu kena ambil berat tentang berdusta ni pelawak ke betul ke tidak ni. Kena ambil berat. Tidak jatuh ke pelawak ke ni, berbohong ke ni, bohong pula atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Tu berat. Tu jadi kadzab tu. Yang ulama-ulama cop setengah-setengah perawi tu sebagai kadzab, dajjal tu apa? Ni dah sebab berat. Berani gitu mu. Atas nama Nabi pun berani berdusta. Kalau dia berani atas nama Nabi orang lain, mudah. Mudah. Tapi kadang-kadang orang ni dia berani kot, tu tak berani kot lain. Ada juga. Lagu tu lah. Seseorang ni kalau dia jadi buat kebiasaan dia berdusta, kecek, dusta segala-galanya, palsu belaka, jadi akan dicop dia, ditulis dia di sisi Allah sebagai pendusta. Riwayat daripada Abdullah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Benar membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga. Maknanya saling berkait tu, satu sama lain. Jangan kita kata benar berhenti satu, tak ada hasil dia, tak ada seterusnya. Tidak, dia ada. Seterusnya kepada dia membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang itu benar-benar dia ni betul-betul dia ni bercakap benar ataupun bersikap benar, sehingga dia ditulis sebagai seorang siddiq. Jadi siddiq ni bukan kecek saja je benar, segala-galanya benar. Segala-galanya benar. Hak tu hak nak je. Hak dalam Islam ajar ni bukan kecek benar saja. Dari segi kepercayaannya benar. Kalau akidah tak benar, nak hak benar, hak tulis, hak tu hak nak gapo-gapo pun. Jadi kalau benar dalam segala-galanya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang orang panggil sangat benar tu. Cuba kita tengok kehidupan dia. Dia buat sekal kecek benar saja ke? Tidak. Semua lain-lain perbuatan dia, tindakan dia, kehidupan dia tu membenarkan akidah dia.
Tepak belakang, tepak, kena. Ada juga orang buat benar, dia kata nak benda molek tapi tak kena, tak betul, tak benar, tak jadi lagu tu. Itulah kadang-kadang kita tak tahu tu, orang ramai ni dia ikut-ikut gitu kan. Benar molek dia nak puasa bulan Rejab ke apa kan. Dia maksud molek. Dia maksud molek. Baca Yasin malam dia sepuh ke apa tu, dia maksud molek. Bukan tak molek. Tapi adakah benar dia tu? Ajaran Nabi dia buat tu ikut tu betul? Kena ambil tahu juga. Jangan kira kecek saja betul, tak jadi. Segala-galanya kena betul, benar, sah, pakai hak sah, hak sahih. Dia kena gitu baru jadi siddiq. Kalau tidak rasa tak jadi. Dia kena segala-galanya betul-betul ikut Nabi SAW. Barulah jadi siddiq. Hak dusta tu pun bukan kecek saja, hak lain-lain pun segala-galanya dusta. Tak ada betul, tak ada betul. Sehingga semuanya jadi hak dusta, hak palsu tu jadi molek pula. Semua jadi molek. Begitu. Jadi bukan kecek saja ya maksudnya di sini, hak maksud dia ni segala-galanya dusta. Akidah yang tak betul dusta. Percaya bukan-bukan, dusta lah tu. Tak boleh juga. Jadi percaya tak kena, tindakan tak kena, hak tu termasuk dalam dusta belaka. Dusta belaka. Kita orang Islam, Islam ada selamat. Orang Islam lain tak selamat daripada kita. Dusta adalah kita. Kita duk curi barang dia, kita jadi pencuri, kita duk ngupak dia. Sedangkan orang Islam yang sebenar tu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu orang Islam lain selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Ini tidak selamat. Lepas tu dia kata Islam. Betul ke lagu ni? Tak betul lah. Tak betul. Dusta dah tu orang panggil. Dusta dalam perbuatan. Tak serupa hak percaya akidah dengan hak buat. Dusta. Tidak nanti kecek dusta saja. Sini maksudnya luah. Luah. Jadi kalau kita perhati orang luar tu kat meranyak benar lah luar. Sebab tu kan orang baik tu ajak kepada kebaikan. Lepas tu selain daripada baik tu ajak kebaikan hak sebenar. Nak ajak sekat, ajak semaya saja, itu je. Hak Islam nak sebenarnya, nak ajak kepada kebaikan, kedamaian. Ada buat ke tidak? Kalau tak buat dusta. Ya kita pula hak tidak baik ikut betul lah, jawab belakang hak dia kata mana betul lah. Kita ada panggil orang dakwah kau. Bermakna kalau tak ada dakwah orang, panggil orang kepada Islam, dusta lah kita, pelawak dah lah. Tu pun termasuk juga dalam senyap-senyap tak sedar kita sebenarnya duduk pelawak dengan Tuhan. Sebab itu umat Islam ni makna kalau dia sedar molek, faham molek, dia akan jadi pendakwah. Dia mesti dakwah. Kalau tak ada waktu seseorang jadi pelawak. Luah maknanya, luah kan? Di sini. Jadi itu pun termasuk dalam dusta juga. Kena ada lah sikit sebanyak pun unsur dakwah tu. Jangan siapa gapo dia benda buat. Sekurang-kurangnya ngajar, kita kata kalau orang ngaji, mengajar. Tak nak ajak orang masuk Islam ni, tidak nanti ada ilmuannya. Kadang-kadang boleh jadi dia lebih pandai lagi ajak orang masuk Islam. Kalau hak Islam dah ajak kepada amalan-amalan yang baik, ajak belakang tu. Itulah maksud baiknya. Yang kita jawab tu pun maknanya kita sokong betul lagu tu. Tiba-tiba jawab saja. Seseolahnya kalau lagu tu dalam kenyataannya bila orang suruh kepada kebenaran,
Sorang dia. Hak jawab tu senyap, tak ada pergi, seorang abuk sokong dia. Dia akan jadi gitu dalam kenyataannya. Lama kelamaan kalau duduk berdusta semua jadi daging darah, jadi sebati, dia akan jadi gitu. Apabila orang menyeru kepada kebenaran, dia sorang. Tak ada orang yang bangkit menolong dia, menunjukkan selama ni hak duduk jawab tu bohong belaka. Jawab orang bad, bohong belaka. Tapi kalau orang ajak kepada benda hak tak molek, berderu-deru pergi. Kalau beli tiket pun beli lagi. Kalau kena beli tiket beli lagi, somak-somak. Tengok. Betul ke kita duduk jawab bad? Tu so tu baru. Kalau tengok keluar lagi banyak lagi lagu tu. Hak ni nak tulis kadzab, nak tulis sidik ni, biar dia merangkumi semua, baru jadi. Bukan atas perkara saja jadi gitu dah. Cuma pada kita, kita kata orang hak kecap pelawak semua tu kadzab dah. Tetapi hak maksud di sini ni kadzab sungguh dalam semua benda, dalam semua kehidupannya. Jadi segala-galanya dusta. Kalau bunga pun bunga palsu. Kalau kita beli minyak palsu, semua palsu. Jadi dah beri hak palsu sangat. Bukan setakat gigi saja palsu. Jadi segala-galanya palsu dalam kehidupan. Dia akan jadi gitulah kalau menyeluruh. Jadi dusta tu, segala-galanya naik, berlaku dengan cara yang tidak betul. Hak tu maksud dusta. Nak boleh jawatan pun tak betul, nak boleh kerja pun dengan cara tak betul, semua tak betul. Hak tu maksud dusta. Lepas tu seterusnya lebih kurang tu lah, lebih kurang sama. Jadi kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang hamba itu benar-benar mengambil berat tentang kebenaran ataupun mencari kebenaran. Mencari kebenaran, mengambil berat tentang kebenaran. Kalau hak benar, dia beri perhatian, dia ambil berat tu kalau hak benar. Ataupun dia cari, tidak berpeluk tubuh saja, kita kata dia cari benar-benar. Usaha, ada usaha. Begitu orang yang nak jadi siddiq ni, dia tidak mari bergolek lah, dia boleh usaha benda tu. Kena usaha, kena cari. Kadang-kadang kita rasa betul dah ni, sebenarnya tidak betul lagi. Kita duk berasa putih dah, sebenarnya kelabu lagi. Ada boleh 5 kali pilih. Berapa ramai di kalangan masyarakat ni hak Islam dah, dia pilih Islam tak ada. Dia pilih jemaah ni dia kamak kau putih dah, rupanya kelabu juga. Lepas tu dia tukar kepada hak lain pula, hak tu pun lagu tu juga. Tukar kepada hak lain pula lagu tu. Oh, payahnya kebenaran. Baru kita nampak kebenaran. Payah cari, kena ambil berat benda ni. Begitu juga sesuatu agama tu, kadang-kadang orang tu daripada agama ni pindah kepada agama ni, agama tak betul, patutnya pindah kepada hak tu pula, tak jumpa hak betul, hak benar, sehingga akhirnya dia jumpa Islam. Payah rupanya kebenaran nak cari. Kadang-kadang kita nampak, cuba tengok contoh tu, nampaklah payah setara mana. Tapi orang yang mengambil berat tentang kebenaran dan orang yang mencari kebenaran, dia akan cari tu. Orang ni adalah orang yang terpuji di sisi Allah. Hak lagu ni lah akhirnya dia ni dicatatkan, ditulis sebagai seorang siddiq. Seorang siddiq, iaitu dia ada usaha. Sebab benda ni kena ada usaha, boleh diusahakan. Bukan semua nak jadi nabi, nak jadi rasul, tak boleh tu. Hak ni boleh. Lagu mana? Lagu saat ni. Dan dusta itu adalah kejahatan. Kejahatan membawa kepada neraka. Itu akibat dia. Itu jalan dia, saluran dia. Seseorang hamba itu mencari dusta, mencari kepalsuan. Mana dia cari? Pisah cari. Cari lagu mana? Supaya orang hak ni nak pecah rumah, peropok ke apa, dia rancang tu. Dia cari sama peluang. Cari alah, kau tak molek ke tu? Molek kau? Duk cari alah kau hak dusta, hak tak betul. Termasuk hak ni juga ni. Termasuk hak ni juga. Apalagi kalau kita mengambil kira orang-orang hak duduk reka hadis palsu tu, gomo juga dia, habis masa, habis hayat.
serupa juga lagu tu, sehingga akhirnya dia ditulis sebagai pendusta besar. Jadi hal lain-lain itu lebih kurang. Cuma Nabi SAW ada kata, jauhilah kebenaran, kamu kena benar. Sebab itulah dalam Quran pun dia sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Bukan pakat nak kecek benar saja begitu dah. Dalam, supaya kita kata tadilah, seluas mungkin dalam kebenaran, dia kena bersama dengan orang-orang yang benar. Lepas tu kamu kena benar, kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga, dan seterusnya. Sebab tadilah seseorang itu sentiasa bersikap benar dan mencari kebenaran, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan jauhilah dusta, kerana dusta itu membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang itu sentiasa berdusta dan mencari dusta, mencari maknanya yang palsu lah, yang tidak betul, sehingga ditulis dia di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta besar. Dan begitulah seterusnya. Seterusnya kelebihan orang yang dapat mengawal diri dia pada ketika marah. Dan kalau marah, dia nak hilangkan marah tu dengan apa? Lagu mana cara? Jadi mula-mulanya Imam Muslim mari hadis Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma, apa? Di sini ma bukan dengan makna apa, ma dengan makna man. Siapa? Siapa? Ada juga kadang-kadang dalam bahasa Arab ni ma dengan makna man, kadang-kadang man dengan makna ma. Ada juga. Siapa orang yang kamu anggap sebagai mandul di kalangan kamu? Satu dengan makna begitu. Satu lagi dengan makna orang yang ada anak, boleh anak, tapi anak tak lekat mati. Itu maksud raqub. Satu dengan makna manda tu tak boleh anak dulu lagi lah. Yang kedua dengan makna dia boleh anak juga, tapi anak tu tak lekat mati lepas seorang-seorang. Siapa dia? Raqub itu. Jadi perkataan yang tidak biasa digunalah, tetapi setengah-setengah mereka tahu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kami pun jawab, iaitu orang yang tak ada anak. Kalau lagu tu manda, kita kata tak ada anak, kita nikah tu suku hak tu suku. Jadi makna tak ada zuriat lah. Sedangkan zuriat itu sesuatu yang menyebabkan amalan seseorang tu, pahala seseorang tu tidak putus. Itu faedah nak anak ni. Anak buat kebajikan tu boleh sebab kita tidak putus, sebab kita juga buat. Jadi kalau tak ada anak, sebab itu ya dalam Islam ni menggalakkan sangat kahwin tu. Sebab kan ya, ada kalanya kahwin pun tak boleh anak. Tak ada siapa juga maksud tadi. Tak ada siapa juga. Jadi rugilah kira-kiranya orang yang rugilah, tidak beruntung lah kira-kiranya. Nabi SAW kata bukan lagu tu. Kalau lagu tu sungguh, makna kira-kiranya Allah SWT ni macam nyanyi juga pada setengah-setengah orang mandu, bukan dia nak. Jadi makna dia tidak dapat tu. Kira-kiranya ada orang sudah usaha dah menikah tu tak boleh anak. Ada orang boleh anak pun lepas mati, bukan kehendak dia. Macam mana kita nak kata kehendak dia? Jerit mati tu, bila mati tu mana bukan kehendak dia. Tapi nak ayatnya benda-benda lagu tu sebenarnya Allah, di sisi Allah tidak besar, walaupun di sisi kita besar. Di sisi kita besar, dia boleh kata ikut lain sebenarnya. Sebab tu kalau dia bagi kepada seseorang benda-benda macam saat ni, mandu ke apa, itu bukan makna Allah murka, Allah kurang kepada dia, tidak. Manusia ni nak lebih bukan dengan sebab tu, boleh lagi lebih, boleh tahan lebih lagi ikut lain. Supalah kita kata seorang tu wuduh, misalnya kita kata, kalaulah dengan wuduh tu jadi pahala tu lebih banyak, berganda, ataupun pahala tu kurang, boleh jadi nyanyi lah kita kata. Dengan sebab wuduh, amal kebajikan hak buat tu pun jadi kurang juga, nyanyi lagu tu. Jadi bila Tuhan beri wuduh, katakanlah hak kurang, sebenarnya bukan kurang. Sebab apa? Dia tidak kurang. Kebajikan yang dia buat tu, pahala
Serupa, bahkan ada kalanya lebih lagi daripada orang comel tu. Dengan sebab itu Tuhan bui hudud tak jadi masalah. Tuhan bui orang tu mandul tak jadi masalah, tak apa. Tidak kurang duduk situ sebenarnya. Kalau kurang duduk situ tentu Tuhan tak bui kepada orang. Tapi jadi ujian lah, dia tu berasa kurang. Hak sebenarnya tidak kurang di sisi Allah. Dia boleh lagi tampung kok lain. Orang yang ada kelebihan tu pun ada kalanya dia rugi juga di sisi Allah di akhirat nanti. Tu lah nak dicerita sini ni. Hak tak serupa dengan pandangan kita. Kita pandai lagu ni, di sisi Allah lagu lain. Kita pandai rakub tu orang yang tidak beranak. Nabi kata bukan lagu tu rakub hak sebenar. Hak rakub ni orang yang anak dia tak mati dulu. Sebab tu kita jangan fikir ikut cara kita. Kalau orang mati dulu dari satu segi, jadi lebih pula dia tu. Lebih pula dia tu. Sebab apa? Sebab dia sabar, boleh pahala banyak. Dia sabar, boleh pahala banyak. Tapi bukanlah makna nak suruh kita bunuh anak kita, ataupun kita tak cara ke dia biar sakit, biar mati dulu. Lagu tu dosa pula. Dosa pula. Hak ni mana kita jaga molek dah, tiba-tiba berlaku juga lagu tu. Sebab kata tadi lah, kita molek dah tak ada, bukan kehendak kita tapi berlaku juga. Kita redha. Tu besar pahala dia di sisi Allah. Tidak jadi kurang dengan sebab tu. Dengan sebab mati anak tidak jadi kurang di sisi agama, di sisi Allah, bahkan jadi lebih. Jadi lebih. Tapi dia kena ada syarat lah. Syarat tadi lah, sabar. Syarat sabar. Kalau tidak sabar tak boleh saja. Kalau tidak sabar. Begitu juga nak anak ramah, nak begitu gini, nak dia atas niat kita. Kalau niat kita boleh pahala banyak. Kalau tidak tak ada gapo juga. Kalau anak ada pun anak lepas pada kita mati duk jahat pula. Boleh gapo kita? Tak kena raya boleh juga kita. Pasal kita tak jaga molek dia. Tak ajar molek dia. Jadi tidaklah secara mutlak tak boleh anak tu dapat kebaikan belaka, tak juga. Dia bergantung je, ada kadar juga. Tidak kata boleh anak bertuah lah, tak mati anak sampai ketua bertuah lah. Mungkin dalam dunia iyalah dia boleh bantu kita, dia boleh gitu gini, tapi di sisi Allah tidak gitu. Tidak gitu. Siapa kamu bilang kamu anggap sebagai pahlawan di kalangan kamu? As-sur'ah. Sur'ah ni kalau mengikut ilmu bahasa Arab lah, dia panggil bina mubalaghah ataupun sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni mana orang yang kalau dalam bergusti ni banyak dapat merebahkan lawan dia. Kalau dalam gusti ni kalau dia ada cara dia, kalau rebah saja tidak kalah lalu. Dia kena rebah belakang tu rapat. Tu belakang tu rapat belakang. Kalau sebelah ni tak rapat, tidak kalah lagi. Dia ada cara dia lah. Maknanya maksud di sini orang yang banyak mengalahkan lawan dia. Sama ada, tapi perkataan gusti hak ni surah ni, surah ni dia lebih kepada gusti gomo tu. Tapi maksud dia sebenarnya bukan khusus dengan waktu saja. Orang yang dapat mengalahkan banyak lawan dia, itu surah. Tak kira lah dalam gusti kau tinju kau gapo kau, tak kira. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami pun jawab, iaitu orang yang pahlawan lain, hak gagah-gagah lain tidak dapat merebahkan dia, tidak dapat mengalahkan dia. Sebab dalam gusti dia kena rebah tu baru kalah, kiranya. Tapi rebah pun dia ada cara dia juga baru dikira kalah. Kalau nak kira perkataan asal dia. Tapi maksud dia di sini mana orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang hak gagah lain. Itulah surahnya. Nabi SAW kata bukan lagu tu. Jadi hak tu pada pandangan kita. Pahlawan pada pandangan kita gitulah. Pada pandangan orang ramai ni, Nabi SAW kata pahlawan sebenar ataupun hak gagah perkasa sebenarnya ialah orang yang dapat menguasai diri dia pada ketika marah. Dia boleh kawal. Hak tu pahlawan sebenar di sisi agama. Jadi as-sur'ah hak sebenar. Kalau kita belajar nahwu, alillah tu hakikat lah tu orang panggil, lah betul.
pahlawan sebenar, pahlawan sejati, pahlawan sengoti di sisi agama. Bukan kira pada pandangan kamu tu hak tidak sebenar. Pada ketika marah dia dapat mengawal diri dia. Bukan pada ketika marah habis barang janai habis. Nak janai habis, nak paikung habis, pecah. Pecah habis segala benda. Bukan lagu tu. Itu tidak dapat kawal diri ketika marah. Ketika marah dia boleh kawal diri dia. Hak tu hak pahlawan sebenarnya. Lepas tu dari segi kemak faedah dia tak kira lah banyak waktu tu. Kelebihan orang lagu ni kalau boleh lagu ni. Lepas tu lain-lain lebih kurang tu jugalah. Lebih kurang tu juga. Akhir sekali ada dua orang bala. Dekat Nabi tu dekat macam mana, bukan maksud dekat benar. Kita dapati daripada hadis akhir sekali tu, Nabi kata kalau aku tahu satu ucapan yang kalau dia baca, kalau dia duduk depan Nabi sungguh, kalau mu baca, dia kata lagu tu. Ni kalau dia baca. Lepas tu seorang sahabat Nabi ni pergi royak kau kawan tu. Mana tidak depan dekat benar lah cerita ni berlaku ni. Jadi merah mata. Dalam riwayat lagi merah muka dia. Dan tegal orang leher, orang tekuk ni tegal. Kembung orang tekuk. Nabi SAW pun kata aku tahu benar. Satu ucapan kalau dia baca, menunjukkan orang itu tidak betul-betul depan dia, tidak mukhatab. Kalau dia tapi depan Nabi juga tidaklah dekat benar. Kalau dia Nabi SAW kata dia tak dengar lah kira-kira. Dia tak dengar. Kalau dia baca tu nescaya hilang. Ya dia alami. Gapo dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah ya? Itu je. Jadi hak Nabi SAW ajar ni kadang-kadang mudah ya. Kita kata hak tu je. Jangan hak tu lebih baik pada hak lain. Semua je kalau mimpi tak molek kan, malam-malam mimpi ikutlah mimpi gapo hak tak molek, mimpi hatu kau kena habaq ke hatu kau, hak tak molek lah. Bila dia terjaga biasanya kalau teruk-teruk sangat. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah tu jangan ludah banyak. Ludah kira-kira seperti pomo ludah. Gitulah sikit-sikit semua sikit. 3 kali ni. Alik kiri kita. Nabi ajar lagu ni. Sebab apa? Dia kait dengan syaitan. Syaitan dia kok gigi dia mari. Kok gigi. Dia mari. Jadi kita nak melemahkan dia begitulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dalam riwayat lain ada lagi beberapa paduan yang lain lagi. Selain daripada hak ni. Kalau tak ada dengan hak ni, nak buat lagu mana? Nabi SAW ada sebut marah ni dia panah kan, panah tu api ni dapat dipadamkan dengan air. Jadi kamu ambil air semaya. Dia ajar kita ambil air semaya. Itu pun ialah juga ambil air semaya. Kalau tak padan lagi maya. Antaranya kalau dia duduk cacat, dia suruh duduk. Kalau duduk dah rebah guni tidur gitu. Tidur. Itu semua paduan yang diberikan oleh Nabi SAW dan ulama-ulama kita ada belakang tu. Kita boleh pilih belakang lah. Ataupun kita lari daripada tempat tu lagi, tinggal tempat tu. Jangan duduk situ kelih muka lagi dah. Jadi nak marah lagi, tinggal. Lari daripada situ. Itu pun salah satu cara juga. Tapi cara yang mudah paling ringkas ni. Sebenarnya ia tolak kita, dorong kita jadi kepelekan tu syaitan. Syaitan dia ambil kesempatan lah daripada kelemahan kita. Kemarahan tu hak Tuhan buat tu sebenarnya molek. Sifat tu marah adalah satu naluri yang diciptakan oleh Allah. Sebab nafsu, sebab apa tu Tuhan buat lah. Kau molek, tidak kata tak molek secara mutlak. Tak molek ni kalau salah guna. Kalau guna molek. Sebab apa kalau salah guna? Salah guna tu bila siapa masa dia dah habis gap. Sesoalan gitulah kita kata. Sebab tu dia ajar kita sabar. Sebab apabila siapa tepak dia, kita jadi tubik sungguh. Hak tu.
berguna sangat kepada kita. Bila? Apabila untuk agama. Sebab agama tu hak benar betul tu. Kalau kita mati pun betul hak tu. Tak ada tak betul, tak ada campur dengan nafsu ke apa, tak ada. Sebab dia sifat untuk tu. Jangan pun habis dengan bini, dengan anak, dengan segala binatang, supah. Supah lah, marah lah. Lama-lama hak sebenarnya kepada musuh hak sebenar pengecut jadi. Pasal apa Abigail? Hak tu yang kita kata Abigail tu. Jadi hak Tuhan buat tu dia kena sifat. Hak dia buat molek. Dia pandang guna kena pada tempat dia. Hak tu sebenarnya. Marah kau, kasih kau, benci kau, hak Tuhan buat belakang. Cuma mana kita nak kasih tu? Kita nak kasih siapa? Lebih-lebih siapa sanggup mati, siapa? Tu kena tahu. Kena benci setara mana? Benci kepada siapa? Setara mana nak benci? Jadi hak tu bendanya. Perincian itulah yang perlu kita belajar daripada agama, daripada Quran dan Sunnah. Perincian tu, hak itulah yang diajar oleh Nabi pun. Hak tu. Lepas tu orang tu kata, menapa aku gila? Apa kata dia? Dia kata gitu. Jadi Imam Nawawi kata boleh jadi orang ni kecek gini ni sama ada munafik ataupun dia ni orang Badui Arab, ulu ni, hak kasar, tak masuk molek lagi ajaran agama ni, kecek lagu ni. Dia ada sebut. Menapa aku gila? Adalah riwayat asal lagi akhir, gila ke aku ni menapa? Jadi makna soalannya dia betul adalah dia marah gitu mau tu betul. Itu perasan manusia ni tu rasa dia betul sama. Orang salah setara mana pun. Gitulah. Tapi kalau dia tu ada agama, dia timbang. Dia boleh timbang. Hak ni orang mari koyak hak Nabi tu dia boleh kata gitu. Betul mana kalau tu. Dia tak ada penimbang neraca, tak ada. Tapi kalau orang agama ni ada neraca, Sayyidina Umar misalnya marah-marah bila orang waktu baca ayat Quran dia senyap. Dia ada neraca lain, dia ada panduan. Dia senyap lagi. Sebab tu dalam sirah dia orang tulis, orang sebut salah satu sifat dia kana waqafan indal Quran. Dia seorang yang suka sangat, selalu dia ni sifat dia akan berhenti. Kalau hak dia buat tu canggah dengan Quran, orang waktu baca Quran dia akan berhenti, dia akan senyap lagi, berhenti. Dia tak akan terus buat. Walaupun dia nak buat sesuatu tu, kalau orang mari hujah Quran, dia akan berhenti. Itu mana orang ada neraca lah lagu tu. Jadi hak ni pun sepatutnya dah orang royak Nabi kata ikutlah. Boleh jadi orang lain kalau baca hak ni tak pandai lagi. Tapi dah Nabi SAW kata ni, aku tahu betul-betul dia tu kalau dia baca satu ucapan akan hilang. Kira-kiranya tentu akan hilang kalau dia baca. Tapi dia duduk terus lagi dengan panah dia tu, sehingga dia kata gila kamu nampak aku. Tak habis lagi panah dia. Mana dia tak situ lah. Tak situ. Kalau lah dia tu kan hilang selalu kira-kira. Gitulah. Sebab kalau Nabi kata untuk dia itu penawar mujarab, paling mujarab. Kalau dia baca sikit je, tak payah semaya, tak payah ambil semaya, pada hak tu je akan hilang. Ini sifat orang sama ada dia munafik ataupun baru memeluk agama Islam, tak faham lagi. Tak faham lagi, tak menyerap molek lagi ajaran Islam tu. Gitulah. Jadi seterusnya tu kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhirul da'wan. Alhamdulillah. Subhanallah.